Hayyikum jami'an bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Syekh Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Taib al-Mas'udi al-Banjari syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Faslun, bermula yang membatal akan sembahyang itu 21 perkara. Pertamanya berkata-kata dengan sengaja, lagi diketahui akan haramnya, dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang dengan 2 huruf atau 1 huruf yang memberi faham atau 1 huruf yang bermat. Baik. Ini terkandung perkara-perkara yang membatalkan solat. Maksudnya yang 21 perkara ni kalau buat batal sembahyang. Okey, apa dia? Yang pertama berkata-kata. Berkata-kata di sini dengan mengeluarkan berkata-kata ataupun kalau dalam lafaz Arab ni dipanggil lafzun, lafaz. Lafaz ni maksudnya ada suara. Tapi kalau denganga saja tapi tak bunyi, itu tak masuk dalam berkata-kata. Jadi berkata-kata itu dengan arti kata berbunyi dengan sengaja. Nampak? Dobit situ. Mafhum mukhalafahnya apa? Apa murad di situ? Bila dia kata dengan sengaja, apa maksud dia? Ini kaedah nak baca kitab. Jadi antum semua nak jadi guru membaca kitab. Apa bila dia kata dengan sengaja, maksud dia apa? Maksudnya kalau tak sengaja tak batal. Sebab dia kata sini yang batal. Batal tu bila berkata-kata dengan sengaja. Tapi makna sebaliknya tu panggil mafhum mukhalafah, istilah dia. Mafhum mukhalafah. Mafhum tu makna yang difaham secara bersalahan. Makna di sebaliknya. Itu maksudnya tu. Makna sebalik, makna tersirat. Lepas tu kita ni bila baca kitab pondok, kitab lama macam ni, dalam ayat dia tu ada makna tersurat, ada makna tersirat. Tugas pendidik, tugas tok guru, tugas ustaz-ustaz yang nak bimbing, maka dialah yang kena membuka tersirat tu. Sebab kalau sekadar tersurat, semua orang boleh baca kitab ni. Macam tu. Okey. Jadi tersiratnya apa? Kalau dia kata berkata-kata dengan sengaja tu batal, bererti berkata-kata dengan tidak sengaja tidak membatalkan. Contoh tak sengaja ni macam mana? Cuba bagi satu contoh. Melatah. Opocot. Tapi opocot lah, kalau sebut benda yang haram tak boleh lah. Tut. Ni contoh. Berkata-kata dengan sengaja. Lagi diketahui akan haramnya. Lagi ditahkik. Lagi itu maknanya tahkik. Ditambah pula macam tu maksudnya. Dalam dia cakap tu sengaja. Lepas tu dia tu tahu akan haramnya. Haram berkata-kata tu dia tahu. Lagi sekali mafhum mukhalafahnya apa? Seandainya dia jahil, dia tak tahu berkata-kata dalam sembahyang tu haram, maka tak batal sembahyang. Contoh,
Orang baru masuk Islam, mana dia nak tahu? Tak boleh cakap dalam sembahyang. Dia tengok, dia baru masuk Islam, baru sehari tu. Orang kata, meh sembahyang sekali, sembahyang. Ya Allah. Dia pun tengok sudah Allah. Dia tak nak apa, dia tanya, nak baca apa? Tak batal. Sebab dia tak reti, dia tak tahu jahil. Yang kita reti jangan jawab. Diam, tak dia cakap dalam sembahyang. Cakap dia lah batal. Kan? Kawan tu tak batal, yang dia tu batal. Sebab apa? Dia tahu tak boleh cakap, dia cakap. Akan haramnya dan ingat akan dirinya di dalam sembahyang. Kalau dia sedang ingat bahawa dia tu dalam sembahyang, batal. Mafhum mukhalafah ni? Kalau dia tak ingat, maksudnya dia terlupa. Aku dalam sembahyang punya. Batal tak? Tak batal. Faham? Tu kena faham murak-murak di situ. Dengan kemudian batal tu dengan apa? Dengan dua huruf. Dengan dua huruf. Dua huruf tu contohnya apa? Apa benda yang dua huruf? Alif ha. Ada maksud. Tu macam terkejut sakit. Lagi ha. Alif ha. Lagi apa lagi? Apa-apalah, tak kira lah. Tapi huruf tu huruf ni lah, huruf Jawi ni, huruf Arab ni. Huruf tu ada dua huruf. Fi, pada. Kan? Fi ada maksud kan? Huruf jar tu, fi, pada. Dia sebut dua huruf. Ataupun satu huruf dia sebut. B, baris bawah B. Maksud dia apa? Dengan. Ada maksud tu. Maka batal. Tu satu huruf. Yang memberi faham tu makna ada makna. Kalau yang tak ada makna, tak termasuk. Yang memberi faham. Maknanya seolah-olah dia bercakap lah. Atau satu huruf yang bermat. Mat ni alif waw ya. Mat ni juga makna apa? Apa makna mat? Panjang. Tiba-tiba tak, dia boring, tak tahu apa. Imam baca Ali Imran. Bermat, panjang macam tu. Ataupun orang menguap. Batal. Sebab menguap tu tak salah, menguap tak batal sembahyang. Tu. Apa pergi bunyi ha? Tak payah bunyi, nguap dia. Senyap dia. Faham? Bersalahan ni maknanya bercanggah artinya kat sini tak batal. Yang ni tak batal. Tadi tu batal, yang ni tak batal. Apa tak batalnya? Jika berkata ia dengan lupa. Betul lah tadi. Kalau cakap dia tu lupa, sebab dia terlupa. Dia terlupa, tak boleh cakap. Dia pergi cakap. Kawan dia tengah cari kunci motor. Mana kunci? Tu. Dia cakap pula. Tu lupa. Tu makna terlupa. Dia terlepas cakap. Tu. Itu dia sembahyang. Terus boleh. Sebab terlupa. Tapi jangan lama. Tu. Tercakap pula. Jangan macam tu. Itu kan terlupa. Itu lebih-lebih. Sikit je. Gitu. Dan sedikit, nampak tu? Dan sedikit. Bukan banyak. Sikit aja. Perkataannya itu. Iaitu 6 kalimah, seperti mana ini mengikut pendapat Imam Al-Qalyubi, tak silap. Enam huruf. Kan? Dia kata 6 apa? 6 bukan. Perkataan, iaitu 6 kalimah, 6 perkataan. Tapi 6 perkataan tu yang lupa. Yang kata sedikit tu 6. Kalau lebih pada 6 batal. Atau kurang. Kalau ikut Imam Ibnu Hajar dia kata 4. Jadi paling di sini kitab ni dia ambil yang maksimum. Sebab ada pendapat kata 6. Jadi ambil yang 6, ambil yang maksimum. Tapi 6 tu yang lupa. Kalau yang tak lupa sengaja sebut 6 kalimah, itu memang batal. Ini lupa.
Sebab tu saya cakap tadi, dia terlupa tapi sikit dia cakap, dia maaf. Tapi kalau lupanya banyak, direct dia cakap, itu batal. Daripadanya, atau berkata ia dengan sengaja. Okey, ataupun juga dia cakap tu sengaja dia cakap. Dan jahil. Dan jahil tu maknanya berserta. Dia cakap tu dengan sengaja berserta jahil. Dia tak tahu rupanya tak boleh cakap. Maka tak batal. Dan jahil ia akan haramnya. Dia tak tahu sebab dia tak tahu. Sebab dia tak mengaji. Jahil di sini tengok. Pertama jahil sebab dia tak mengaji. Sebab apa dia tak mengaji? Orang yang mengajar tu berada jauh daripada tempat dia sehingga kan menjadikan dia susah untuk dia berlaku masyakkah. Ada beberapa halangan untuk dia pergi mengaji. Maka dia jadi jahil. Jahil seperti ini jahil yang dimaaf. Macam inilah, dia tak tahu punya tak boleh cakap. Kenapa hang tak tahu? Jahil. Berapa jahil? Nak ngaji jauh. Kan? Duit tak ada. Daurah kat Batu Ampak dia kata. Jauh sangat tak boleh nak pergi. Tapi zaman kita hari ni boleh tak bagi alasan itu? Alasan ni boleh dipakai zaman dulu. Sebab perjalanan kita susah. Jarak jauh susah. Tapi macam sekarang boleh bagi alasan tak? Kenapa jahil? Nak mengaji jauh. Ya ke jauh? Ya ke jauh? Ustaz dengan tok guru ada kat Perak ni ke? Dia jawab. Semua tempat ada. Apa alasan kamu tak mengaji? Mu duduk Selangor, kat Selangor berlambat-lambat ustaz, tok guru. Duduk Melaka, kat Melaka lagi berlambat-lambat. Mu duduk Johor, lagi berlambat-lambat Johor. Semua ada. Jadi apa alasan? Kenapa tak mengaji? Kena pula teknologi canggih. Ada dalam telefon, dalam YouTube, ada dalam TikTok. Dalam TikTok ada, bagi Instagram kan. Facebook pun ada. Semua ada. Apa lagi alasan? Dulu je mungkin alasan jahil, sekarang tak boleh diterima. Baik. Jadi itu kalau jahil, maka dia tak tahu haramnya. Ini lebih kepada orang yang baru masuk Islam, dia tak tahu, maka dimaaf. Maka tak batal semayangnya. Padahal dia kata ia baru masuk Islam, nampak? Dia baru masuk Islam. Maka tiada batal semayangnya dengan dia. Dengan dia mana? Dia yang semayang tu tak batal. Dengan dia jahil tu. Keduanya, perbuatan yang banyak. Okey, sekarang ni kedua yang menyebabkan batal semayang, iaitu perbuatan yang banyak. Perbuatan di sini dobitnya pergerakan. Bergerak yang banyak. Apa maksud banyak? Iaitu 3 kali. Dengan syarat berturut-turut. Mafhum mukhalafahnya? Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau perbuatan yang sedikit kurang daripada 3 kali, tidak membatalkan. Dan juga mafhum mukhalafah pada berturut-turut tu, sekiranya tidak berturut-turut lebih daripada 3 kali pun tidak membatalkan. Dia syarat dia mesti bergerak 3 kali berturut-turut. Kena faham berturut-turut tu. Berturut-turut dalam bahasa Arab dipanggil muwalat. Contoh. Okey. Ni. Ada. Contoh depan kosong, orang keluar terkentut agaknya. Kita nak ganti tempat tu. Kita nak jalan langkah ke depan. Kita tengah semayang ni. Maka macam mana kita nak bergerak supaya jangan, kalau bergerak, boleh bergerak lebih 3 kali tak apa, 30 kali pun boleh bergerak. Tapi syarat jangan berturut-turut. Jadi macam mana nak buat? Langkah pertama, 1. Ni 1. Diam. Bila diam tu kadar tomak ninah. Mana kadar tomak ninah ni diam sebentar. Lepas tu jalan lagi. 2. Jadi bila dia diam, okey, dia langkah tadi ni 1. Bila dia diam, dia akan jadi reset balik kosong. Bila dia jalan balik, 1 lagi balik. Diam, 1 lagi balik. Sampai ujung, sampai keluar masjid tu. Tapi biar kena pada sebab lah. Bukan dia jalan-jalan sampai kandang lembu kan. Kan? Jadi ada sebab. Yang membatalkan macam ni. Siap kawat ni.
Itu batal. Sebab apa batal? Sebab bergerak 3 kali berturut-turut. Lebih daripada 3 kali berturut-turut. 4 kali dan sebagainya. Faham? Jadi jangan berturut-turut. Poin dia jangan berturut-turut. Lebih tak apa, tapi jangan berturut-turut. Berturut-turut baru batal. Okey. Dan jika dengan lupa sekalipun, tak macam tadi. Tadi kalau terlupa dimaaf. Ini bergerak 3 kali berturut-turut sekalipun lupa, batal. Maksud lupa di situ apa dobitnya? Apa muraknya? Tidak apa? Tidak sengaja. Maknanya bergerak 3 kali berturut-turut ni, sekalipun perbuatan tu tak sengaja, terlupa, tetap batal. Seperti dia kata 3 langkah. 3 langkah. 3 tu tak boleh. Dia kena kurang daripada 3. 3 langkah batal. Atau 3 gerak batal. 3 gerak tangan. Okey, saya tanya pandangan Tuan Guru. Banyak orang silap. Sembahyang Isyak ada berapa rakaat? 4 rakaat. Daripada sujud kedua nak naik berdiri, nak masuk rakaat seterusnya, ada tempat angkat tangan takbir. Ada tempat tak boleh angkat tangan, tak ada. Jadi kena tahu. Contoh, rakaat yang pertama diri sembahyang, rukuk, sujud apa? Sujud kedua, daripada sujud rakaat pertama tu dia nak masuk rakaat kedua. Di situ ada angkat tangan atau tidak? Wala arfa'u yadai. Tidak ada angkat tangan. Maka berdiri terus qiyam. Okey? Kemudian ni dah masuk rakaat kedua ni. Rakaat kedua ada apa? Ada tahiyat awal. Baca tahiyat awal. Lepas tahiyat awal daripada rakaat kedua tu nak masuk rakaat ketiga, ada angkat tangan? Wa arfa'u yadai. Ada angkat tangan. Allahu akbar. Begitu juga, itu dah rakaat berapa dah? 3. Rukuk, sujud apa semua. Daripada rakaat ketiga nak masuk rakaat keempat, ada angkat tangan? Wala arfa'u yadai. Tak ada angkat tangan. Terus qiyam. Okey. Kemudian saya masa mengaji kitab ni dulu dengan Tok Guru, saya tanya Tok Guru. Tok Guru, kalaulah orang tu dia angkat tangan pada tempat tak ada angkat tangan, macam mana cerita? Macam mana hukum? Kata Tok Guru, besar kemungkinan batal sembahyangnya sebab dia sudah bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Sebab tu hati-hati. Jadi macam mana? Daripada rakaat pertama nak rakaat kedua dia angkat tangan. Allahu akbar. Okey, pergerakan ni dah jadi lebih, bukan setakat lebih, 3 kali berturut-turut dah. Sebab sekali dia angkat ni dah satu anggota ni satu. Anggota ni pun angkat juga dah 2. Anggota ni nak qiyam sekejap lagi dah jadi 3. Yang ni qiyam dah jadi 4. 4 kali pergerakan berturut-turut. Membatalkan sembahyang. Dikenakan pula tempat tu tak ada angkat tangan. Apa pergi angkat tangan? Jadi tidak ada perbuatan di situ sepatutnya, tapi dia pergi tambah perbuatan yang perbuatan tu di luar sembahyang. Maka perbuatan itu lebih pula daripada 3 kali berturut-turut, maka batal sembahyangnya. Tu hati-hati. Jaga-jaga. Jadi kat mana tempat nak angkat tangan ni? Dia ada 2 syarat. Cukup 2 syarat baru tempat tu ada angkat tangan. Syarat yang pertama, dia mesti berada di rakaat yang kedua nak ketiga. Syarat yang kedua, mesti ada tahiyat. Barulah ada angkat tangan. Kalau salah satu syarat ni tak ada, maka tak ada angkat tangan. Saya pernah sembahyang, tengok ada orang sembahyang, 4 rakaat semua dia angkat tangan. Macam mana? Itulah kita Nabi sebut al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Imam kepada amal ni maksudnya apa? Ilmu mesti didahulukan sebab imam duduk depan. Ilmu mesti duduk depan daripada amal. Nah, kalau kita sibuk semayang je tapi tak mengaji, adakah semayang kita tu betul? Tu persoalan dia. Soal angkat tangan saja dah tak betul. Macam mana? Itulah kita sama-sama kena main peranan. Masjid-masjid surau berlambak-lambak tapi kadang-kadang tak ada pengajian. Tak ada kuliah. Orang ramai semayang. Orang tua-tua, pakcik-pakcik pergi semayang. Tapi tak mengaji. Agak-agak semayang ni macam mana? Adakah betul? Kalau nasib betul tak apa. Kalau tak betul,
Nampak? Itu penting ilmu. Kan? Lepas tu ganggu pula. Okey, tak ada tauliah. Kan? Orang nak mengajar bagi betulkan masyarakat semayangnya. Kan tak? Ya. Satu lagi bagus. Iktidal. Sami Allah. Sudah tunjuk. Sami Allahu liman hamidah. Goyang tu saya tambahlah, tapi dia ayun tangan je. Gini lebih tak? Tak sengaja pun batal. Sengaja atau tak sengaja bergerak 3 kali berturut-turut batal. Jadi 30 kali. Siap pegang tangan kawan sebelah. Sama-sama. Betul. Aduh, macam-macam. Baik, itu dia. Langkah 3 gerak sama ada 3 langkah atau 3 gerak dia kata. Sama ada ia dengan 1 anggota atau dengan 3 anggota. Tak kira. 1 anggota pun dikira, 3 anggota pun dikira. Jadi 3 anggota dikira 3. Walaupun anggota lain-lain. Atau dihisap akan 3 itu dengan gerak yang sunat sekalipun. Bercampur dengan pergerakan yang sunat pun dikira. Jadi kalau nak buat benda yang sunat saja, jangan tambah benda lain. Tambah, dia jadi akan bertambah pergerakan. Demikianlah barang yang berkata akan dia Alamah Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Mana dia nakal daripada Syekh Ibnu Hajar. Jadi sebab tu kadang-kadang orang pelekeh kitab Jawi. Ngaji kitab Jawi pun. Ulama-ulama yang karang kitab Jawi dia ambil daripada kitab mana? Kitab Arab jugalah. Cuma dijawikan. Macam Tuan Husin ni ingat lekeh-lekeh ke dia? Mengaji Arab lah dia. Tapi kalau dia buat kitab Arab, jenuh kita nak kena belajar bahasa Arab dulu. Jadi dia terjemah dalam Jawi Melayu. Tapi ini dalil membuktikan dia ambil semua maklumat dalam kitab ni daripada kitab Arab. Buktinya ni dia kata, inilah yang diperkatakan oleh Alamah Ibnu Hajar. Nampak? Seperti 2 gerak yang sunat dan 1 gerak yang lainnya jadi 3, maka batal sembahyang. 2 gerak tu pergerakan sunat, dia pergi tokok tambah 1 lagi pergerakan, maka jadi 3 juga. Jadi 3 situlah maka batal sembahyang dengan yang tersebut itu. Siapa kata? Alamah Ibnu Hajar. Dia kata, saya tak setuju. Kita tanya, awak alamah apa? Saya alamak dia. Alamak duk diam. Ni Syekh Ibnu Hajar kata. Kamu siapa dia? Kan? Jadi itu. Ulama dah sebut itu, kita ikut. Jadi jaga, jangan bergerak yang bukan daripada perkara-perkara yang ada dalam sembahyang. Ini mazhab kita Imam Syafi'i. Mazhab lain saya tak tahu. Saya bukan mengaji semua mazhab. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi Madinah, macam-macam gaya kita tengok. Ada orang dia tengah sembahyang, Allahu Akbar. Kan orang Arab kan dia suka pakai kain yang tutup kepala macam ni. Kan? Jadi dengan Allahu Akbar, nak ceritanya macam-macam dia gerak kita tengok. Sampai kita sembahyang tengok dia. Jadi saya tak tahu yang tu. Mungkin mazhab dia kata boleh ke, kita tak tahulah. Tapi kita belajar mazhab kita tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Selesai masalah. Jadi tak usah gaduh. Okey. Dia sebab tu orang dipertanggungjawabkan dengan ilmunya sendiri-sendiri. Dia dengan ilmu dia, kita dengan ilmu kita. Kan? Kalau kita dah tegur, dia kata, saya belajar macam ni. Terpulang kat kamu lah. Kamu ada sandaran kamu. Saya pun ada sandaran saya. Ini yang saya mengaji. Pegang situ. Baik. Ketiganya, kedatangan hadas kecil atau besar. Kedatangan hadas
kecil atau besar, itu pastilah. Itu kita dah cerita sebelum ni. Tengah semayang terkencing, terkentut, maka hadas kecil. Atau tengah semayang terkeluar air mani. Macam mana tengah semayang keluar air mani? Tapi katalah terkeluar, maka batal semayang. Okey. Keempatnya, kedatangan najis yang tiada dimaafkan dia. Najis. Nampak tak? Apa mafhum mukhalafah itu? Siapa nampak? Ada najis yang dimaafkan. Jadi kalau najis yang dimaafkan, batal tak semayang? Tak batal. Mana najis yang dimaafkan? Dah belajar dah yang sebelum ni. Cek balik ya kitab sebelum ni, bab sebelum ni. Kita akan belajar darah yang dikata sedikit walaupun dengan perbuatan sendiri, ataupun darah yang banyak tapi bukan dengan perbuatan sendiri. Macam-macam lah kita tengok balik. Asalnya darah tu najis, tapi ada ketika najisnya najis yang dimaaf. Tapi yang dimaksudkan batal di sini ialah najis yang tiada dimaaf. Okay? Kelimanya, syak. Syak maknanya ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Pada niat. Niat. Dia niat tu dia berbolak-balik. Ragu-ragu ni maknanya berbolak-balik. Aku semayang isyak ke semayang raya? Tapi tak adalah orang syak macam tu. Selalunya syak dia dengan waktu yang dekat-dekat. Ini zuhur ke asar? Zuhur ke asar? Situ. Niat. Tu ragu dengan niat. Itu maksud dia. Atau pada takbiratul ihram. Masa takbiratul ihram tu, dia ada timbul ragu. Sebab tu, bila takbiratul ihram, jangan lama-lama. Sebab itulah, sunat kita hudur niat. Nanti ada bab niat nanti dalam ni. Menghadirkan niat. Itu menghadirkan niat itulah dipanggil usolli. Usolli fardul zuhri arba'a raka'atin ada'anillahi ta'ala. Tapi itu bukan niat, itu cuma menghadirkan niat. Supaya apa? Kita dapat fokus. Bila kita takbir, Allah masuk hati. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala bar. Gitu. Okay? Niat tempatnya dalam takbiratul ihram. Muqaranah. Sekali takbir, sekali niat, serentak. Itu tempat niat. Adapun usolli itu bukan niat, itu namanya menghadirkan niat. Hukumnya sunat. Adapun niat dalam takbir, hukumnya wajib. Okey? Gitu. Jadi kalau dia main cepat-cepat lari masuk, itu yang jadi terganggu niat. Lepas tu jangan cepat-cepat. Jadi tengah takbir, Allah dia pening. Sahaja aku semayang apa pula ni? Semayang fardu zuhur asar. Zuhur. Bukan asar. Kan lama tu. Lama. Dia hati dia pusing-pusing. Jadi hadirkan niat dulu supaya bila masuk takbir niat kita relax je. Smooth aja. Tu maksud dia. Okey. Takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Tu kata jadi panjang takbir. Allah sampai tu imam rukuk. Kejap tunggu. Kata mak. Tak boleh. Kalau macam tu tak batal je. Semayang takbir lain. Tu tak sah tu. Jangan teruskan. Jadi jangan lama sangat. Dia sebenarnya tengok Masjidil Haram, imam-imam Masjidil Haram buat macam ni. Allahu Akbar. Itu ya. Yang nak lama sangat. Allah. Itu azan. Ini orang tengok imam ni azan ke semayang? Allahu Akbar. Dah. Yang payah. Tu ada yang lagi pelik. Nak masuk tu payah. Sungguh, saya banyak tempat saya pergi. Masjid surau macam-macam PL. Aduh, tak khusyuk semayang tengok ke dia. Kan? Kena pula dia semayang sebelah kita. Sampai tengok ni. Kenapa ni? Masuk je lah. Cuba tengok orang kafir. Orang kafir sada semayang dia lah. Kan? Sembah topekong dia tu kan. Ada tak dia nak masuk tu jadi payah? Ayah. Ada macam tu. Dia senang dia. Ayah gitu. Senang. Dia kafir senang. Nampak? Kita yang agama benar kenapa jadi payah? Ini agama yang benar. La ilaha illallah. Tu sebab ni gangguan-gangguan setan. Sebab tu sunat sebelum sembahyang baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ila akhir ayat. Okey, supaya tolak gangguan-gangguan was-was jin, setan dan sebagainya. Aduh. Okey, baik.
Syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa syaknya. Keenamnya, syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Sebab tu dia kena tahu syarat-syarat sembahyang. Takut-takut dia jadi ragu-ragu dengan syarat sembahyang tu. Salah anda sebut ni. Betul lah. Syak pada satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Seperti contoh zuhur umpamanya padahal berkekalan atas syaknya. Contohnya sembahyangnya tu dia jadi taradud, jadi syak sembahyangnya itu. Sembahyang seperti zuhur umpamanya padahal berkekalan atas syaknya. Tengah sembahyang tu sembahyang zuhur tapi duk sangka zuhur berapa rakaat, dia syaknya tu. Syak tentang tata cara sembahyangnya tu. Zuhur tu asar ke, zuhur tu macam mana ke, dia jadi tak ingat tiba-tiba, maka batal sembahyangnya. Bila dia jadi syak, dan syak tu mengambil masa yang panjang. Kalau syak dia sekejap, dimaaf lagi. Okey, terus ketujuhnya taradud. Taradud artinya berulang-ulang. Berulang-ulang ia pada apa sembahyang yang diniatkan, adakah ia zuhur atau asar umpamanya. Sama macam tadi juga, lebih kurang. Sama, bila dia sembahyang, dia duk ingat asyik situ. Rakaat pertama okey, sembahyang zuhur. Naik rakaat kedua teringat pula, zuhur ke asar? Zuhur ke asar? Asar pula rakaat kedua. Naik rakaat ketiga, isyak pula. Jadi itu namanya taradud. Benda mula dia dah okey, lepas tu benda tu datang balik, ragu tu. Okey balik, ragu tu datang balik. Tu panggil taradud, berulang-ulang keraguan dia. Maka kalau jadi macam tu, batal sembahyangnya. Jadi macam mana nak buat? Orang macam ni dia kena penyakit, nama penyakitnya penyakit was-was. Jadi dia kena buang penyakit was-was tu. Macam mana nak buat penyakit was-was? Dengan mengaji bahawa was-was itu adalah setan. Jadi jangan layan lah. Jadi kita tengah sembahyang zuhur, memang betul sembahyang zuhur, tadi niat dah elok dah. Datang setan kata, bukan sembahyang asar. Dia kata tak, memang aku sembahyang asar pun aku niat zuhur. Supaya jangan layan dia. Dia pun pelik. Boleh macam tu aku ikut daurah kata lain. Biar kita kencing dia balik. Dia nak kencing kita. Macam tu. Tu setan tu. Jangan layan dia. Biar dia. Macam tu cara dia. Kadang-kadang dia buat ragu kita dengan kentut. Dia lalu dekat celahan punggung kita tu. Dia yang lalu tu. Dia lalu buat macam benda gerak. Lepas tu dia bisik kat telinga kita, hang kentut dah. Tetapi tak. Nabi kata kentut tu ada bau, ada bunyi. Antara tandanya. Kalau ada bau, sah kentut. Ada bunyi, sah kentut. Dan memang kita rasa sesuatu keluar daripada punggung kita. Kan? Itu baru sah kentut. Tapi kalau hanya rasa-rasa macam kentut tapi tak kentut, macam tak boleh dipakai dalam bab ni. Dalam fiqh tak boleh pakai macam. Dia mesti kita okey yakin memang kentut baru batal. Tapi kalau macam kentut, macam tu. Macam tak pakai. Macam tu permainan setan. Jadi setan kata hang kentut dah ni. Jadi macam mana kita nak lawan dia? Tak, memang sekarang ni yang aku belajar dalam sembahyang boleh kentut. Dia pun pening. Biar dia. Faham? Gitu. Nak mainkan dia bukan sungguh sembahyang boleh kentut, tapi nak mainkan dia saja. Supaya dia malah aku layan hang pelik-pelik. Belajar mana tahu? Ada kacau kawan sebelah. Dah kacau dah kita. Macam tu. Tak salah layan lah, biar je sembahyang je. Sebab itu mainan-mainan saja. Dia kalau berombak sungguh kain pelikat sampai goyang gini, tak kentut lagi. Zoom gitu. Sampai terkoyak. nak kentut dia kata. Tak kentut apa? Bunyi meletup. Gitu. Baik. Ketujuhnya taradud, dah selesai. Kelapannya niat hendak memutus akan sembahyang. Nak batal lah. Nak batal lah, terus batal. Walaupun bila kata nak batal, tak jadi lah. Tak jadi tu batal dah. Bila niat nak batal sembahyang je, batal. Lintas je niat nak batal sembahyang, terus batal. Sebab tu dia kata niat hendak memutus akan sembahyang. Contoh. Tu guru buat contoh masa kami duduk ngaji tu, guru buat contoh macam ni. Dia ni ada hutang dengan, kawan dia ada hutang dengan dia. Tak banyak manalah, RM35,000. Kan?
Kawan tu hutang dengan dia. Dia tengah semayang, Allah Akbar, khusyuk, giling-giling kepala baca. Kan? Tiba kawan tu datang bagi salam. Assalamualaikum. Dia pun cam suara. Ni suara RM35,000 ni. Kawan dia datang. Ayah ada? Tanya ke anak. Kan? Anak pun kata, anak pun tengok. Oh, ayah semayang. Jadi dia takut kawan tu balik, burn duit dia. Nanti bila dia nak bayar pula, tak tahulah. Kan? Kawan tu pula cakap ni, saya datang ni nak jumpa ayah awak, nak bayar RM35,000 tu. RM35,000. Dia pun kata, aku batal lah. Tiba-tiba bila anak dia jawab ayah semayang, kawan tu pun kata, tak apalah, saya tunggu dia habis semayang. Oh, macam tu sambung balik lah. Sambung balik tak pakai lah. Sebab dia dah niat batal, maka batal terus. Dan batalnya itu haram. Batalnya haram. Apa maksud haram? Batal memang batal dan dia berdosa. Kerana membatalkan sembahyang dengan sengaja. Okey, ingat bila sempurna takbiratul ihram, Allahu Akbar, bar je kita sembahyang wajib, sembahyang fardu, tak boleh batal. Tak boleh batal. Melainkan 3 perkara. Yang pertama, Allah panggil. Apa maksud Allah panggil? Matilah Allah panggil. Kan? Matilah Allah jemput dia. Mati. Mati memang batal lah. Yang kedua, Nabi panggil. Dalam peristiwa zaman Nabi, ada seorang sahabat dengan semayang, Nabi panggil dia. Dia pun teruskan semayang. Konon-konon dia rasa dia betul. Habis dia semayang, Nabi tegur. Nabi tanya, kenapa aku panggil kamu tak nyaut? Saya tengah semayang. Nabi kata, kalau aku panggil, kamu kena sahut. Jadi Nabi panggil, kena batal. Tapi zaman kita ada tak Nabi panggil kita? Ada. Okey. Yang ketiga ni. Yang ketiga ni apa? Bila ada perkara yang mendatangkan mudarat atas orang lain. Ataupun dirinya. Yang melibatkan nyawa. Macam berlaku dekat Indonesia, tengah-tengah semayang, bangunan bergegar. Macam nak runtuh. Jadi nyawa ni jadi keutamaan dalam agama. Maqasid syariah. Kan? Maka kita selamatkan nyawa dulu. Keluar, lari, tinggalkan. Boleh batal semayang ketika itu kerana mudarat. Mudarat nyawa. Ataupun dia tengok nyawa orang lain. Nampak ada budak kecil dekat sikit lagi nak masuk dalam longkang. Ataupun orang buta jalan-jalan, nak lintas jalan ada nampak lori tengah datang. Dia tengah semayang, lari pergi selamatkan kawan. Boleh dia batal semayang dalam keadaan begitu. Adapun batal semayang sebab tertinggal anak kunci ke apa semua tak boleh. Dia batal juga, hukumnya haram, berdosa. Sebab tu Nabi ajar jangan tergesa-gesa nak solat. Lepas tu bila nak solat, cek dulu habis-habis apa benda, handphone dah matikan belum, kunci dah simpan belum. Jangan gopoh-gapah. Bila gopoh-gapah tu yang masalah. Lari-lari konon-konon nak kejar takbir bersama imam. Tak nak masbuk. Kalau tak nak masbuk, datang awal. Datang pun lambat, kan? Lepas tu kelang kabut lari. Angkat takbir cungak-cungak. Macam nak mati tengok gaya. Kan? Dah mengah-mengah gitu. Tu tengah-tengah semayang, Allahu Akbar, rukuk. Tengah-tengah semayang tu setan cocok telinga dia. Kunci motor hang tak mana? Dia tanya. Oh sudah, dia tak ya juga. Tadi kelang kabut dia kata. Dia pun rukuk, dia bijak juga. Masa rukuk tu lah tangan dia sekali jalan sapu kat poket. Tak ada. Kosong, poket dia kosong. Tak ada. Situ tak senang duduk lah. Sami Allahu liman hamidah, teringat motor. Mana aku letak kunci? Allahu Akbar, sujud. Tengah-tengah sujud, bunyi pula motor kat luar. Tum. Sama pula dengan motor dia. Sudah, motor aku apa ni? Orang ambil dah ni. Habis lah aku. Tengah semayang jeling-jeling. Jadi macam mana semayang dia? Habis rosak. Sebab tu, jangan tergesa-gesa. Nabi ajar. Berjalan macam biasa. Kalau tahu tak nak terlewat dalam solat, datanglah awal. Gitu. Jangan berlari-lari. Nabi tak bagi. Baik. Mana dia? Ke-8nya niat hendak memutus semayang. Ke-9nya digantung hendak memutuskan dia dengan sesuatu. Digantung hendak memutus apa? Memutuskan semayang tu. Maknanya dia nak batalkan semayang tapi dengan cara digantung. Digantung ni maksud dia macam ni. Kalau dia tengah jemur baju, sidai baju kat luar, lepas tu dia pun semayang. Lepas tu dia niat dalam hati, kalau hujan turun, aku nak pergi ambil baju. Maknanya aku nak batalkan semayang. Walaupun hujan belum turun, semayangnya sudah pun batal.
Sebab tak boleh niat gantung macam tu, tak boleh. Sebab apa batal? Sebab dia dah lari niat asal. Niat nak sembahyang tapi digantung pula dengan sebab nak angkat baju lah apa. Tak boleh. Sembahyang aje lah. Jangan campur niat yang lain. Kesepuluhnya, mempaling akan sembahyang yang ada ia di dalamnya kepada sembahyang yang lain. Tukar. Tadi niat zuhur. Lepas tu baru sudah la asar punya. Dia pun tukar ke asar dalam sembahyang. Tak boleh. Batal sembahyang. Jadi kalau betul niat kita salah, batalkan niat lain. Angkat takbir lain. Bukan main tukar-tukar dalam sembahyang tu. Tak boleh tukar. Tukar-tukar niat tak boleh. Ke-11-nya, mengerja ia akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya. Sama macam angkat tangan tadi. Dia buat satu perbuatan dalam sembahyang yang bukan pada tempatnya. Ataupun juga dengan mana kata ni, mengerja akan satu rukun fi'li pada yang bukan tempatnya dengan sengaja. Seperti sujud ia dahulu. Sujud dia dulu. Maknanya dia tak rukuk tak apa, terus sujud. Kalau tak sengaja, dimaaf sebab dia tersilap. Tapi kalau dia buat dengan sengaja, maka batal. Ataupun rukuk lebih. Rukuk sekali dia buat rukuk 2 kali. Dia tambah. Ke-12-nya, berpaling dadanya. Nampak? Dadanya daripada kiblat dengan sengaja. Atau dengan lupa. Lupa maksud apa? Tak sengaja. Maknanya sengaja ke tak sengaja ke, dada ni lari daripada arah kiblat, batal. Dan panjang masa berpalingnya daripada rukuknya. Yang ni untuk rukuk. Rukuk terlampau lama sehingga kan dada tu jauh. Kan dada kan dah menghadap bawah, berpaling daripada arah kiblat. Kalau terlampau panjang masa rukuk, tak boleh juga. Okey. Rukun, ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun yang panjang ialah rukuk dan sujud. Maksudnya di tempat rukuk dan sujud boleh lama, tapi jangan lama sangat. Yang ni yang dimaksudkan dalam kitab ni, iaitu terlampau lama. Itu boleh membatalkan sembahyang. Rukun pendek, iktidal dan duduk antara 2 sujud. Apa maksud rukun pendek? Iktidal dan duduk antara 2 sujud tak boleh lama. Lama batal sembahyang. Jadi iktidal tak boleh lama-lama. Kadar paling lama yang ditambah bacaan sunat. Dia tambah panjang-panjang yang sahabat buat tu. Yang itu boleh. Sekadar itu saja. Jangan tambah lagi pagi panjang-panjang. Melainkan kunut subuh. Itu saja boleh. Yang lain tak boleh. Iktidal. Dia nak tunggu makmum belakang. Dia jadi imam. Kalau nak tunggu makmum belakang, tunggu kat rukuk. Bukan tunggu di iktidal. Itu pun tunggu kat rukuk, jangan terlampau lama. Makmum belakang pun kena cerdik. Kan? Dah tahu hang tu masuk lambat, segerakanlah angkat takbir. Ni masuk-masuk, betulkan pelikat pula, buka balik, kilah balik. Oh tengok setting tak kena, tak cukup tengah, buka balik, kilah balik. Yang imam dah jeling, dah tengah rukuk jeling. Cepatlah bodoh. Tunggu lama situ. Dia nak konon-konon dia nak bagi kawan dia masuklah, dapatlah rakaat tu, dia tunggulah dalam rukuk. Kawan ni kilahkan pelikat, nombor minyak wangi dulu, kan? Kayu sudi dulu. Patutnya itu awal-awal lagi, bukan masa tu orang nak buat. Buka balik kan Suban, lilit balik lah. Dan kali tu imam dengar rukuk, "Oi, cepat." Sakit hati kawan tu. Jadi kalau jenis macam ni, imam tak payah tunggu. Iktidal aja. Okey, jangan tunggu terlampau lama. Tunggu boleh sekejap-sekejap. Okey, selesai. Mana dia? Ke berapa dah? Ke-12. Ke-13. Memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Tempat salam kat mana? Lepas tahiyat akhir. Ni bagi salam bukan pada tempatnya. Dia tengah semayang, kawan tu masuk, ada kawan dia datang rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukan tempat salam. Jadi batal semayang. Tak boleh. Ke-14-nya, terbuka aurat. Bermula yang muktamadnya jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin. Okey. Ke-14-nya ni, terbuka aurat menyebabkan batal semayang. Bermula yang muktamad. Muktamad ni maksudnya
dalam bila kita baca kitab fiqh, ada perkataan muktamad, itu artinya asalnya dia berlaku khilaf antara ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang paling atas, bawah Imam Syafi'i ni ada anak murid ramai. Jadi anak-anak murid ni semua yang ke bawah-bawah ni itu dipanggil ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama-ulama Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Jadi di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah ni pun kadang-kadang berlainan pendapat. Contoh, pendapat Imam Ibnu Hajar lain, pendapat Imam Romli lain, pendapat Imam Ar-Rafi'i lain. Jadi ada beza. Jadi perbezaan ini akhirnya disimpulkan mendapatkan satu keputusan yang tepat ataupun keputusan yang paling hampir tepat. Mana keputusan itulah dipanggil keputusan yang muktamad. Muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Keputusan yang dipakai. Jadi maksudnya macam tu. Jadi kat sini terbuka aurat bermula yang muktamadnya, muktamad dalam mazhab kita, jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya. Jika yang membukakan aurat dia tu bukan angin, maka batal sembahyangnya. Ini keputusan muktamad ataupun pandangan yang muktamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Okey, batal. Budak tarik ke batal. Tapi kalau mafhum mukhalafah ni sini apa maksud? Kalau auratnya terbuka kerana angin, kipas helikopter besar, zoom zoom, terbuka aurat dia terselak dan dia segera tutup balik, tak batal. Sebab yang membukakannya itu angin, tak sengaja dan ditutupkan dengan segera. Maka batal sembahyangnya semata-mata. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera dan tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tiada batal sembahyangnya. Syarat pula masa nak tutup balik cepat-cepat tu jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau bergerak 3 kali berturut-turut batal. Jadi tutup dengan sekali gerak sahaja. Buatlah macam mana pun asalkan dia tutup balik dengan cepat. Kadar mana cepat tu? Sekadar kadar tomak ninah. Tomak ninah berapa? Subhanallah. Dia maknanya itulah segeranya. Kalau dia buat relax lambat, itu tak masuk dalam segera, maka batal sembahyang. Okey? Dan jangan berlaku taradud juga berulang-ulang. Dah tutup terselak balik, tutup balik terselak balik, tutup balik terselak balik, batal sembahyang. Sebab dah jadi sembahyang tu dah jadi banyak bergerak dah, asyik buat. Jadi tak cantik dah, tak elok dah. Rupa sembahyang tu jadi tak elok. Baik, ke-15. Mengerja akan suatu yang membatal ia akan puasanya. Apa yang membatalkan puasa juga membatalkan sembahyang. Apa benda yang membatalkan puasa? Makan. Jadi makan juga adalah membatalkan sembahyang. Lagi apa yang membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka, batal sembahyang. Lagi? Minum. Sekali lah dengan makan. Okeylah, minum membatalkan sembahyang. Lagi? Apa perkara yang membatalkan puasa? Itu hadas. Bolehlah. Lagi? Melambat. Lagi? Muntah. Itu yang anda tunggu tu. Muntah. Muntah batal puasa tak? Jadi muntah juga membatalkan sembahyang. Okey, itu contoh dia. Membatal ia akan puasanya. Ke-16-nya, melebih akan rukun fi'li dengan sengaja. Tambah rukun. Rukuk lebih, sujud lebih. Tapi syarat dengan sengaja. Maknanya mafhum mukhalafah dia, kalau tak sengaja, tak batal. Okey. Tersilap, tersujud lebih 3 kali sujud. Yang maksud sengaja ni macam mana? Imam tak sengaja, dia terlupa, dia jadi sujud 3 kali. Makmum tu sedar, imam 3 kali sujud ni, dia pergi ikut. Jadi siapa batal, siapa tak batal? Imam tak batal, makmum batal. Padahal dua-dua perbuatan sama. Bezanya mana? Imam tak sengaja, makmum sengaja. Jadi sengaja yang batal, tak sengaja tak batal. Lepas tu kalau imam salah, jangan diikut. Okey, imam sujud lebih sampai 3 kali sujud. Kita nak buat apa? Kita duduk antara 2 sujud, jangan diikut sujud tu. Kita duduk tahiyat akhir kalau masa tu dalam keadaan tahiyat akhir. Kalau masa tu dah naik rakaat baru, kita bangun berdiri.
Kemudian kita sebut subhanallah supaya imam sedar. Okey. Terus mengerjakan sesuatu ke-17-nya berdehem-dehem atau tertawa atau menangis atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung jika zahir dua huruf pada sekalian itu. Berdehem, ahem berapa huruf? Alif ha mim, ahem 3 huruf. Lagi tertawa, ha alif, lebih dah tu. Menangis, macam ni je. Haka, lebih 2 huruf juga. Lagi berhembus, fa waw ha, ke hidung, faham? Macam itulah maksud dia. Jika zahir 2 huruf pada sekalian itu. Okey. Jadi kalau menguap apa jangan bagi bunyi. Menangis jangan bagi bunyi. Gitu je. Sedih sangat. Ingatkan sedih sebab baca ayat Quran tu rupanya kawan sebelah pijak kaki dia. Tertawa tadi. Kalau dia senyum tak batal sembahyang. Tertawa tu bunyi Oh sendawa. Sendawa macam mana? Ada 2 huruf. Macam ni je. Alif kaf. Ikut jadi sendawa cover bunyi dia selagi boleh cover. Tapi ini memang kadang terbunyi kan. Tapi kita cuba jangan bagi bunyi. Perlahan. Boleh buat, cuba try. Kena pula mau lepas makan durian. Juling kawan sebelah ni. Baik. Ke-19-nya bukan 19, ke-18-nya memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Tu tadi. Mana rukun pendek? Bagi tahu dah tadi. Iktidal dengan duduk antara 2 sujud. Jangan dipanjangkan. Kalau tak sengaja tu cerita lain. Tak sengaja tak batal. Ini dia kata dengan sengaja. Sengaja panjang. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara sujud sekadar bacaan kita tu. Rabbi firli warhamni wajburni. Jangan baca lenggok lama sangat. Rabbi firli. Memanglah lama. Kan? Tu. Atau termenung, lama termenung. Batal. Ke-19-nya terkemudian makmum daripada imam. Terkemudian ni maknanya terlambat. Makmum daripada imam. Imam cepat. Atau terdahulu. Terdahulu ni pula terawal. Makmum lebih awal daripada imam. Daripadanya mana? Nya imam. Balik ke imam balik nya tu. Dengan dua rukun fi'li. Keduanya dengan ketiadaan uzur. Jangan lebih daripada 2 rukun perbuatan. Rukuk contoh macam mana? Contohnya macam ni. Dia tengah berdiri sembahyang, imam rukuk. Dia tak turun lagi rukuk. Imam iktidal. Iktidal ni dah masuk rukun yang kedua dah. Kemudian bila imam turun nak pergi sujud, dia tak turun lagi, batal sembahyang. Sebab imam nak pergi masuk rukun ketiga dah. Dia jangan lebih daripada rukun kedua. Batal sembahyangnya. Okey? Mana tadi? Ke-19 Kemudian makmum daripada imamnya atau terdahulunya daripadanya. Okey, ini bagi dia kata dengan rukun fi'li keduanya dengan ketiadaan uzur. Apa dobit situ? Maksud dengan ketiadaan uzur tu tanpa sebab. Sebab dia termenung. Dah rukuk punya. Imam dah iktidal. Imam dah sujud, dia tak turun lagi. Dia tengok imam dah sujud baru dia sedar. Tadi dia termenung. Maka batal sembahyangnya. Tapi kalau ada uzur, tafsil. Kalau ada uzur ni macam mana? Contoh, imam terlalu cepat. Waladdallin, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Makmum belakang kelang kabut nak baca Fatihah. Sebab kalau namanya muwafiq, kena tahu beza pula muwafiq dengan masbuk. Muwafiq dia kena habiskan Fatihahnya. Yang ditanggung imam baca Fatihah tak payah habis tu, itu masbuk. Okey, jadi muwafiq kena habiskan juga Fatihah. Maka imam dah rukuk, dia pun tengah baca dengan laju ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, i'tidal, arrahmanirrahim, sujud, laju imam, maliki yaumiddin, ya kena budu ya kena sujud, dia dah cepat. Jadi takat mana dia boleh, jangan sampai habis sujud yang kedua. Imam dah sujud kedua, dia tak turun lagi. Kalau imam angkat je kepala dia nak masuk rakaat seterusnya, dia tak turun lagi, batal sembahyangnya bagi muwafiq. Okay. Itu dengan sebab ada uzur tadi. Uzur mana? Sebab tak sempat baca Fatihah. Jadi kita kena belajar juga cara bacaan Quran. Kelajuan cara bacaan Quran. Dia ada 3 kelajuan. Laju, sederhana, pelan. Kalau baca pelan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mana? Itu baca pelan. Ma'arid li sukun dia tu dia ambil kadar 6. Semua panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Itu kira slow. Kalau sederhana dia ambil kadar-kadar 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu sederhana. Laju kadar 2 je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ada lagi laju dengan bacaan wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia sambung semua. Kalau boleh satu nafas. Sebab nak kejar imam. Okey. Jadi jangan tengok imam dah rukuk dia buat relax. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak heran. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam dah rukuk ni nanti batal sembahyangnya. Jadi bila tengok macam tu kena kejar cepat-cepat. Okey. Allah, salah imam tu lah, kenapa laju sangat? Salahmu, siapa suruh nanti dia jadi imam? Kan kita boleh pilih imam masa dah di jawatan kuasa. Jadi kalau datang orang tu jenis bacanya laju sangat, jangan dilantik dia jadi imam, nanti menyusahkan orang lain. Okey? Gitu. Jadi imam pun kena cerdik, jangan laju sangat dan jangan pelan sangat. Okey, kaedah ni begini. Sembahyang fardu, betul lah. Sembahyang berjemaah jangan lambat-lambat. Sembahyang sunat lambat-lambat. Tapi walaupun jangan lambat-lambat bagi sembahyang jemaah, jangan pula terlalu cepat. Jadi kadar bacaan yang sunat-sunat tu mesti baca ikut 3-3. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi itu pun sudah cukup. Jadi orang belakang boleh follow. Kan? Jangan laju sangat. Okey, kalau bacaan kita pendek sangat, bacaan surah lazim tu. Waladdallin amin, ni jadi imam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sampai kausar pula yang ingat. Sampai situ je. Al-kausar. Al-kausar. Tak ingat dah. Okey. Mana pendek sangat dah baca tu. Jadi orang belakang takut tak dan lagi baca Fatihah. Maka ada juga pandangan mengatakan tambah dengan suratul ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau tambah suratul ikhlas menyebabkan jadi panjang sikit, maka danlah orang belakang habiskan Fatihah. Dan jadi sunat juga, ini yang diajar oleh Syekh Nuruddin kepada anak-anak murid dia. Kalau baca surah-surah yang tak habis, sebab kata Syekh, afdal baca surah yang penuh, lengkap maknanya, jangan putus-putus. Macam pelajar tahfiz, dia kadang-kadang dia nak mengulang ayat yang dia hafal dalam sembahyang. Jadi dia akan baca ayat tu kadang-kadang tengah-tengah surah atau depan surah, tapi tak habis satu surah. Takkan nak baca Al-Baqarah penuh, memang mufarakah semua makmum belakang. Apa lama sangat ni belah. Semua semayang sendiri kat belakang. Dia bagi salam tak ada seorang belakang. Takkan nak baca Al-Baqarah penuh. Jadi Al-Baqarah mesti dia akan ambil mungkin semuka sahaja. Jadi surah tu tak habis.
Bila tak habis, Syekh ajak baca juga surah yang lengkap. Apa surah lengkap? Qul huwallahu ahad. Maknanya kita baca surah biasa, surah yang kita hafal tadi tu, kan? Kita baca macam biasa. Benar contoh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Sekadar kita baca setakat tu je. Kan? Tapi surah tu tak habis tu. Maka kita pun bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis. Jadi akhirnya akan dapat juga surah yang lengkap. Sebab afdal baca surah yang lengkap. Itu yang diajar oleh Syekh lah. Baik. Mana tadi? Rukun ke-8. Tapi tak ada masalah dan tak batalkan sembahyang pun. Cuma afdal. Cerita tadi bab afdal. Ke-18-nya memanjangkan rukun yang pendek dengan sengaja. Ke-19-nya terkemudian itu dah. Ke-20-nya tadi itu muafiq Adapun masbuk. Masbuk ni macam mana nak tahu masbuk tak masbuk? Masbuk ni dia punya takrifan, dia masuk lambat dan habis baca Fatihah. Itulah takrifan masbuk. Kali saya ulang, dia masuk lambat. Makna masuk lambat tu tak dapat takbir bersama imam. Itulah dikategorikan masuk lambat. Dan dia baca Fatihah tapi tak dan habis. Itu maksud kumpulan dia tu namanya masbuk. Jadi apa hukum masbuk? Hukum masbuk tak perlu habiskan Fatihah, terus rukuk bersama imam. Contoh dia masuk lambat. Macam tadi, waladdallin amin. Amin tu baru dia masuk. Allahu akbar. Tu imam pun macam bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu akbar. Rukuk terus. Dia memang tak dan. Dia baru alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar. Maka rukuk terus. Kalau dia tak rukuk, imam iktidal, batal sembahyang. Sebab dia masbuk. Kenapa dia nak habiskan juga Fatihah? Ketika itu dia kena ikut imam terus. Dalam kitab Qaulutam. Qaulutam ni bicara tentang solat berjemaah. Ada 200 permasalahan dalam tu. Jadi disebut di dalam kitab Qaulutam, kalau dia masuk tu lambat, masbuk. Lepas tu dia buat relax dulu. Buat senyap. Tak baca lagi Fatihah. Kemudian imam dah rukuk. Sedangkan dia tadi melambatkan Fatihahnya dengan sebab dia relax dulu, diam. Lepas tu dekat-dekat imam nak rukuk baru nak baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi macam mana? Adakah dia akan terus rukuk? Tak lagi kata ulama. Dia kena kejar Fatihah tu sekadar yang dia lambatkan tadi. Faham? Kalau dia lambatkan tadi 10 saat dia kena kejar. Tapi pastikan jangan imam dah angkat kepala rukuk. Kalau angkat kepala, batal. Faham? Sebab tu bagi orang masbuk, bila masuk je jangan buat benda lain, terus baca Fatihah. Bagi orang masbuk, orang yang dah lambat ni. Sehingga kan ulama kata benda sunat pun tak perlu waktu tu. Sebab nak kejar yang wajib, sebab Fatihah tu wajib. Maka apa benda sunat? A'udzubillah tak payah baca. A'udzubillah tu sunat. Jadi Allahu akbar ni masbuk ni. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kejar sekadar mampu yang dapat supaya habis Fatihah ni. Sekiranya Fatihah ni tetap tak habis, imam dah rukuk, maka terus rukuk sebab dia masbuk. Kalau dia baca auzubillah dulu, maka dia kena ganti tempat auzubillah tu. Berapa saat auzubillah tu? Katalah 4 saat auzubillah. 4 saat tu dia kena kejar balik sebelum dia rukuk. Macam tu yang disebut di dalam kitab Qaulutam. Okay, boleh faham? Okay. Jadi nota pentingnya bila masbuk jangan buat benda pelik-pelik, terus baca Fatihah aja. Ke-19-nya terkemudian makmum lah dah. Ke-20-nya mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunat. Benda yang wajib dia kata sunat, batal sembahyang. Tapi kalau benda yang sunat dia kata wajib, tak batal sembahyang. Jangan terbalik, dengar elok-elok. Benda yang wajib dia kata sunat. Contoh benda wajib apa? Cuba bagi satu contoh. Fatihah. Dia kata Fatihah bukan wajib pun, Fatihah sunat je, batal sembahyang. Dia berpandangan macam tu masa dalam sembahyang dia. Dia sangka Fatihah tu hanya sunat, batal sembahyang. Rukuk tu hanya sunat, batal sembahyang. Tapi kalau yang sunat dia anggap wajib, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu dia anggap wajib, padahal itu sunat, maka tak batal sembahyang.
Sunat dianggap wajib tak batal sembahyang, yang wajib dianggap sunat batal sembahyang. Macam tu. Okey. Lagi ke-21-nya murtad, berlindung kita dengan Allah Taala daripadanya. Murtad. Boleh lah, sikit je lagi. Boleh sebab sayang. Yang ni mudah-mudah je ni lepas ni. Okey? Boleh? Slow boleh. Faslun, bermula saya baca laju. Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu iaitu zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dan subuh. Sembahyang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Okey, soalan. Ini teka-teki. Kenapa dimulakan dengan zuhur? Fikir. Nanti saya tanya balik. Fikir dulu. Kenapa Tok Syekh mulakan dengan zuhur? Kenapa tak mulakan dengan subuh? Bermula sembahyang fardu yang 5 waktu iaitu zuhur dan asar. Dia mulakan dengan zuhur. Kenapa tak mulakan dengan subuh? Alah, nanti ya. Mau nak seperak es. Nanti saya hurai kat situ kalau sempat. Bermula waktu zuhur iaitu daripada gelincir matahari. Ini saya baca je sebab yang ni saya dah ajar jalsah sebelum ni. Jadi ini baca saja. Bermula waktu zuhur iaitu daripada gelincir matahari daripada pertengahan langit pada penglihatan mata dan habis waktunya dengan jadi bayang-bayang suatu itu seumpama iaitu bayang-bayang. Objek dengan bayang-bayang sama panjang. Yang lain daripada bayang-bayang rambang. Bayang-bayang rambang artinya matahari tegak. Betul-betul tegak atas objek. Sehingga kan tak ada bayang-bayang. Itu dipanggil rambang. Dan daripadanya awal waktu asar. Dan berkekalan ia hingga jatuh matahari sekaliannya. Maka habislah waktu asar. Dan daripadanya awal waktu maghrib. Dan berkekalan ia hingga hilang syafaq yang merah. Nah, kemerah-merahan di langit itu hilang. Sehingga kan tak ada cahaya atau warna-warna lain di langit, sehingga kan langit tu betul-betul gelap. Itulah makna habis dah maghrib, masuklah isyak. Sebelah matahari jatuh. Maka daripadanya habis waktu maghrib, iaitulah awal waktu isyak. Dan berkekalan ia hingga naik fajar sodik. Nampak tu dia kata fajar sodik, iaitu awalnya putih yang melintang langit. Jadi warna putih itu melintang di langit, itu fajar sodik. Kalau dia menegak itu fajar apa? Fajar kadzib. Tu belum lagi subuh. Okey, iaitu awalnya putih yang melintang langit sebelah matahari naik dan akhirnya merah. Habis waktu subuh ialah bila langit dah sudah jadi merah dan dah cerah dan matahari dah naik, habislah subuh. Dan daripadanya awal waktu subuh dan berkekalan ia hingga naik sedikit matahari. Matahari naik je, habislah waktu subuh. Faslun, bermula pekerjaan yang sunat. Betul lah. Bermula pekerjaan yang sunat. Sunat kerja akan dia dahulu daripada semayang. Dahulu itu dengan makna sebelum. Benda sunat yang disunatkan kita buat sebelum pada semayang, iaitu dua perkara. Apa dia? Bang dan qamat. Jadi azan dan qamat itu hukumnya sunat. Maka sunat bagi laki-laki itu perbuat keduanya. Dua-dua azan dan qamat itu sunat bagi laki-laki. Walaupun bukan di awal waktu. Contoh, kita semayang dengan kawan-kawan, berhenti ke RNR, maka sunat kita qamat. Dan sunat bagi perempuan itu qamat jua. Jua di sini dengan makna sahaja. Maknanya untuk perempuan sunat qamat sahaja. Azan haram, azan tak boleh. Qamat saja boleh. Okey. Dan syarat bagi orang yang bang dan qamat itu tiga perkara. Nak azan dan qamat tu ada syaratnya. Ada tiga syarat. Apa dia? Pertamanya Islam, kafir tak boleh. Keduanya mumayyiz, kita dah terang makna mumayyiz, clear. Ketiganya laki-laki. Okey, mesti laki-laki. Kalau perempuan bang tak boleh, qamat saja boleh. Maka jika ada ia
oleh imam, maka iaitu 6 syarat. Baik, kalau yang mendirikan keduanya iaitu azan dan qamat itu imam yang buat, ada 6 syarat. Itu yang pertama, dia mesti Islam. Yang kedua mesti akil, berakal. Yang ketiga balik sampai umur. Yang keempat orang yang kepercayaan, orang yang amanah, jujur. Yang kelima lelaki. Yang keenam mengetahui dengan waktu. Ini kena faham Yang asal tadi yang 3 syarat itu untuk umum. Siapa-siapa pun boleh. Jadi dia mesti Islam, mesti mumayyiz, mesti lelaki. Jadi budak-budak azan boleh tak? Boleh dengan syarat mumayyiz. Kalau bukan mumayyiz tak boleh. Okey. Tapi yang sekarang ni, syarat yang seterusnya ni, itu untuk imam. Maknanya yang azan tu imam, yang qamat pun imam juga. Yang sembahyang jagi pun dialah imam. Faham? Jadi imam tu juga ambil peranan Bilal. Patutnya yang azan Bilal, yang qamat Bilal. Tak, ni imam. Imam azan, imam qamat. Kalau imam tu azan dan akil, berakal, tidak gila. Yang ketiga dia mesti balik. Mesti balik sampai umur. Yang keempat, orang yang kepercayaan, orang yang jujur. Yang kelima lelaki, yang keenam mengetahui dengan waktu. Sebab apa dia letak syarat 6 ni? Bermakna ini juga dikira sebagai syarat imam. Untuk jadi imam 6 syarat ni. Mesti Islam, mesti akil, mesti balik, mesti orang yang jujur, mesti lelaki, mesti mengetahui dengan waktu. Okey. Okey. Kemudian pula kalau perempuan jadi imam boleh, tapi belakang dia mesti perempuan juga. Okey. Kalau lelaki baru boleh campur dengan yang lain. Apa tadi nak sebut dah, lupa dah. Nanti kalau ingat lah. Dan diisyaratkan dan ditambah pada mana? Keempatnya, keenamnya mengetahui dengan waktu. Dan disyaratkan bagi lafaz. Okey, ini tadi baru ingat. Azan milik siapa? Azan milik Bilal. Qamat milik imam. Itu kena faham milik tu. Maksudnya macam mana milik tu? Okey, nak azan itu hak Bilal. Sebab tu kalau ada Bilal Watan nama dia. Bilal Watan ni makna Bilal setempat yang telah diamanahkan. Nama dia tertulis dekat carta organisasi. Tuan Bilal. Jangan siapa-siapa pergi ambil alih tugas dia. Tak boleh. Adab dia. Jadi kena dia. Jadi kalau terlambat seminit dua, tunggu dulu. Sebab itu hak dia. Jangan buat pandai-pandai. Jadi contoh macam kalau di pondok kita, ada dilantik Bilal-Bilal ke apa. Bilal tu kena dia yang azan. Melainkan dah lajak lama. Masa dah lama, tak ada siapa azan, baru boleh kita azan. Orang lain tu boleh azan. Tapi kalau ada Bilal yang khas, maka tak boleh ambil tugas dia. Dia kira tidak menghormati dia. Bilal ni tinggi pangkat. Sebab dia co-pilot, orang nombor 2 selepas imam. Jadi kena hormat dia. Dia azan. Kemudian pula, qamat miliknya imam. Apa maksud qamat milik imam? Lepas dah qamat, lepas dah azan, Tok Bilal tak boleh suka-suka nak qamat. Ni banyak orang tak erti, dia senang-senang pergi ambil mic, dia pergi qamat. Tak boleh. Kena tengok imam. Pandang muka imam. Kalau imam kata, macam tu. Imam bagi isyarat, jalan. Jalan, baru Bilal qamat. Kalau imam kata, imam kata nanti dulu, jangan aku bunuh lagi. Ada kata jangan azan lagi. Dia kata tak boleh azan lagi sebab ada orang tengah semayang ke apa ke. Maka Bilal tak boleh azan. Tak boleh qamat lagi. Faham? Sebab qamat milik imam. Jadi ikut penentuan imam. Kalau imam kata boleh, boleh. Satu mata saya pergi mengajar masjid surau, ada setengah-setengah masjid-masjid kampung dia amal benda ni. Kita perasan nampak. Bila dia nak qamat, dia akan toleh ke imam. Okey, baru dia qamat. Macam tu. Tu ilmu dia. Kena tahu juga. Okey, begitu. Dan imam, kan? Imam
Kalau imam ada imam watan, hormat imam watan, imam setempat. Jangan kita suka-suka naik. Kita ustaz penceramah ke apa, jangan suka-suka naik. Kan? Kita duduk bahagian makmum. Melainkan imam watan tu yang jemput kita. Sila Ustaz jadi imam. Baru kita pergi jadi imam. Selagi ada, contoh adik-adik tafiz, orang jemput jadi imam jemputan semayang tarawih. Walaupun kita memang dijemput sebagai imam jemputan, hormat imam kampung. Imam tempat tu kena hormat. Sebab jawatan imam ni tinggi. Maka minta izin. Imam, saya jadi imam ya, silakan. Dia kata. Hormat dia macam tu. Baru allowance dapat lebih. Tapi dah bukan pasal allowance, tapi itu memang adab dia. Okey. Dan bidah. Dia bertutur. Mana tadi ni? Mana hilang Dan disyaratkan bagi lafaz bang dan qamat itu 5 perkara. Ada syarat nak azan dengan qamat tu ada 5 syarat. Pertamanya, tertib antara sekalian kalimah keduanya. Mana kena ikut urutan, jangan tunggang terbalik. Kemah-kemah letak tangan gini, hayya ala solah dulu. Lepas tu Allahu Akbar dulu. Jangan tunggang terbalik, ikut tertib. Tertib azan dan qamat, jangan qamat dulu baru azan. Azan dulu baru qamat. Itu juga maksud dia. Keduanya, berturut-turut antara sekalian kalimahnya. Setiap kalimahnya itu berturut-turut, jangan berhenti buat benda lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia makan Maggi dulu. Jangan. Sebab tu kalau puasa macam mana? Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kurma. Lambatlah tu. Kan? Tak, makan kurma dulu. Makan kurma siap-siap dulu. Sekali azan terus. Jangan berhenti-berhenti buat benda lain. Okey, berturut-turut antara sekalian kalimahnya. Ketiganya, dengan nyaring jika bagi jemaah. Kalau semayangnya jemaah yang dipanggil solat yang watan. Solat yang watan ni maknanya solat yang mula-mula tu. Bukan solat kita datang lambat secara kumpulan keluarga kita, bukan. Ini solat yang mula-mula. Maka yang itu dia punya azan mesti nyaring. Nyaring sungguh. Nyaring ni maksud apa? Kuat. Bukan sedap. Sedap nombor 2. Nombor 1 mesti kuat. Walaupun tak sedap. Janji kuat. Kalau boleh sedap, lagi bagus. Keempatnya, masuk waktu semayang fardu, melainkan bang subuh, maka apa tu? Sesak. Apa tu? Oh, ni sin alif. Mim alif patutnya. Betulkan kitab Jawi. Masuk. Maka masuk waktunya daripada tengah malam. Okey. Dia kata nak azan mesti masuk waktu semayang dulu baru boleh azan. Melainkan subuh. Apa maksudnya ni? Subuh boleh buat azan 2 kali. Azan 2 kali tu macam mana? Azan yang mula-mula tu belum masuk waktu lagi. Tapi azan mula-mula tu nak kejut orang. Supaya bangkit. Siap-siap pergi semayang subuh. Jadi azan yang mula-mula tu tidak ada as-salatu khairum minan naum. Azan biasa sahaja. Azan subuh lagi baru yang seperti mana yang diajar kepada kita azan subuh. Okey, macam tu. Lepas tu dia kata maka masuk waktu ni daripada tengah malam. Jadi awal-awal tengah malam tu dah boleh azan. Azan kejut nama dia. Kelimanya, ketiadaan dihubung akan dia atas bang orang lain. Tak boleh pas-pas mic. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pula. Allahu Akbar, orang kawan dia pula. Tak boleh. Itu maksud dia. Tengok. Ulama ni dia detail. Sampai benda tu pun dia cerita. Mungkin sebab ada orang buat. Kan? Dan ditambah pada qamat ketiadaan penceraian. Dan ditambah pada qamat ketiadaan penceraian yang panjang pada uruf antaranya dan antara semayang. Lepas dah qamat, jangan lambat-lambat nak semayang. Ini peranan imam pula. Imam jangan terlampau lambat antara gap qamat dengan semayang. Kalau gap dia terlampau lambat, maka kena qamat sekali lagi. Okey. Jadi sekadar macam mana? Ikut macam Imam Mekah buat. Istau sufufakum. Gitu. Kan?
Gitu je. Cakap sikit je. Tapi kalau kita Melayu, istawu sufufakum, makmum tanya, apa kum? Dia tak faham. Kita terjemahkan. Luruskan saf dan rapatkan saf. Udah. Itu Allahu Akbar. Ni kadang-kadang setengah tempat. Dia pusing belakang, istawu sufufakum. Yang belakang tu, ni depan kosong. Ini. Oh, lamanya sembang dulu yang tu belakang, depan apa semua. Akhirnya kamat dengan semayang dah jadi jarak. Maka kena kamat sekali lagi. Jadi tak usahlah. Kan? Memadai kita peringatkan jemaah je. Istawu sufufakum, luruskan saf dan rapatkan saf. Terus angkat takbir. Orang belakang tu pandailah satgi dia masuk saf. Gitu. Yang sebaiknya, yang paling afdal, sebelum kamat diri dah dalam saf siap-siap. Nak cek saf, okey, diri elok-elok, okey, kamat. Lagi cantik. Jadi lepas kamat tu tak jadi lama dengan angkat takbir semayang. Kemudian pula disebut juga di dalam kitab Qaulul Tam. Kalau kita yang jenis jemaah ni, makmum ni, mana tempat kita kena bangun bila kamat dilaungkan? Mana tempat kita kena bangun? Ketika qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Waktu tu dah kena bangun. Jangan lambat sangat. Jangan sampai tu imam atau Bilal habis kamat dia tak bangun lagi, duduk lepak lagi. Itu tak hormat Tuan Bilal dengan Tuan Imam, tak hormat. Okey. Dan juga adab ni lagi sebut dalam kitab Qaulul Tam, jangan bangun selagi imam tak sampai kat tempat imam. Jadi jangan bangun awal sangat pun tak boleh juga. Duduk dulu tunggu. Imam keluar daripada bilik imam, dia diri dekat tempat dia, baru kita pun bangun. Sebab menghormati, maksud saya macam contoh tuan-tuan hormat guru kan. Guru tak sampai duduk lagi, tuan-tuan pun tak duduk, diri tunggu. Macam itulah dia. Kan? Maksudnya tunggu imam dah berdiri kat sini, baru kita pun bangun berdiri, menghormati dia. Jadi jangan awal sangat pun, kadang-kadang tak kena juga adab ni. Jadi kena tengok pada keadaan lah. Terus apa dah? Kat mana tadi? Dan ditambah pada kamat dia. Dan sunat, jadi jangan panjang masa. Dan sunat keadaan orang yang bang dan kamat itu elok suaranya, maknanya suara dia sedap. Dan deras tu maknanya kuat, bukan laju, kuat. Dan suci ia daripada dua hadas dan najis, lagi adil. Okey, dan dia mesti suci daripada hadas. Memanglah sebab nak masuk masjid, mana boleh dalam keadaan berjunub. Lagi adil, orang yang adil. Lawan bagi adil apa? Lawan bagi adil, khianat. Khianat ni apa? Khianat ni kata Tok Guru buat benda yang makruh dan haram. Jadi kalau orang tu hisap okok, tak layak jadi imam atau tak layak jadi Bilal. Gitu. Sebab mesti adil. Adil tu amanah, jujur, bukan orang yang buat khianat. Orang yang jujur artinya orang yang buat wajib dan sunat. Orang yang khianat, orang yang buat makruh dan haram. Itu maksud dia. Okey. Lagi adil ia, jikalau pada riwayat sekalipun, pada cakapnya itu pun adil, maknanya jujur, dia bukan kaki temberang, bukan kaki bohong. Dan berdiri ia bagi keduanya. Keduanya mana? Nyebang dan kamat itu mesti sunatnya berdiri. Mesti berdiri, azan berdiri, kamat pun berdiri. Dan menghadap kiblat, dan di atas tempat yang tinggi. Kalau boleh kita buat kat masjid kita. Tempat azan ni buat macam stage sikit, tinggi sikit daripada lantai biasa. Tinggikan dia sikit sebab mengangkat taraf Tuan Bilal tu. Ditinggikan sikit tempat bang dia tu. Ada macam stage sikit lah. Bukan tinggi sangat, sikit je. Tempat yang tinggi. Tu. Dan sunat berpaling mukanya kepada pihak kanannya pada waktu berkata hayya ala solah. Hayya solah pusing kanan kepala. Hayya ala solah. Macam tu. Dan kepada pihak kirinya pada waktu berkata hayya alal falah. Hayya alal falah. Yang kelakar saya tengok ada orang buat macam ni. Hayya ala solah. Hayya ala solah. Kan dua kali hayya solah tu dibuat kanan kiri. Bukan hayya ala solah kanan. Dua-dua hayya ala solah tu kanan. Kan? Dua-dua hayya ala falah tu kiri. Macam tu. Dan ditaruh dua telunjuknya di dalam dua lubang telinganya. Telunjuk mana jadi telunjuk? Ini. Masukkan dalam lubang telinga, tekan. Sampai kita dengar suara kita je. Kita tak dengar suara orang lain.
Bila jadi macam tu, barulah lontaran suara akan kuat. Sebab kita dengar suara kita macam pelan. Jadi kita lontar kuat-kuat. Baru betul. Gini. Allah. Macam tu. Ni tak dia pegang kepala dia. Allah. Dia takut kepala tercabut. Betul. Macam-macam orang buat. Tu kata. Kalau tak ada ilmu pelik-pelik gaya. Kan? Kadang-kadang dia pegang telinga. Jadi tak masuk dalam lubang. Dalam telinga. Allah. Bukan suruh pegang. Letak jari dalam lubang telinga. Sini. Kalau tak macam ni pun boleh. Allah cuma pelik lah orang tengok. Sebab tu dia letak jari, dia lekap lah. Gitu. Okey. Itu. Mana lubang telinga. Dan sunat tarjik. Ni jaga sini. Dan sunat tarjik. Apa maksud tarjik? Ulang semula. Pada bang iaitu berkata dengan dua kalimah syahadah. Padahal sir. Dahulu daripada berkata dengan keduanya padahal nyaring. Macam mana? Macam ni. Contoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum nak lafaz syahadah, lafaz dengan sir. Sir maknanya perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah. Terkejut orang. Subuh lah ke ni? Kan? Gitu. Yang pelik, yang kelakar orang buat macam ni. Semua ditarjik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengarlah tu kat mic. Kita kat luar dengar. Tak pergi daurah tu. Jadi tarjik dua syahadah tu saja. Lain tak ada tarjik. Jadi lepas dah tarjik sampai ke sudah straight saja azan. Tak ada pelan-pelan dah. Tak ada hayya ala solah. Tak ada hayya ala solah, kuat semua. Tak payah tarjik dah. Tarjik dekat dua kalimah syahadah sahaja. Bermula segala kalimah bang dan qamat itu hendaklah engkau tuntut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Di sini dia tak nak tulis lah kalimah-kalimah azan, kalimah qamat tu. Dia kata kalau nak tengok, mau tengok kitab panjang-panjang. Sebab kitab ni dia nak buat untuk ringkasan sahaja. Syahdan, sunat bagi orang, habiskan sikit lagi nah. Syahdan mana syahdan tadi? Sunat bagi orang yang mendengar bang dan qamat itu menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya. Jadi nampak? Sunat bagi orang yang mendengar bang dan qamat. Siapa yang dengar? Orang yang bukan azan tu yang dengar. Orang yang bukan azan. Kalau orang yang azan, dia tak payahlah jawab. Dia pula jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab apa? Dia yang azan. Yang nak jawab azan tu bukan dia, orang lain yang dengar. Orang yang kat luar tu. Macam orang bagi salam. Siapa yang kena jawab salam? Orang yang dengar salam, yang jawab salam. Dia bagi salam, dia jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerdik ke bodoh? Itulah maksud. Faham? Jadi orang yang dengar tu yang jawab. Jawab bang dan qamat itu. Menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya. Jawab benda yang sama. Melainkan pada lafaz hayya ala salah dan hayya al falah. Maka dijawab daripada keduanya dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau ringkasnya la haula wala quwata illa billah pun boleh. Kalau dalam hadis sampai la haula wala quwata illa billah. Dan melainkan pada as-salatu khairum minan naum. Begitu juga pada lafaz as-salatu khairum minan naum. Naum tu jangan panjang sangat. Nak panjang dekat as-salah. As-salatu khairum minan naum. Itu sudah. Maka dijawab daripadanya dengan sadaqta wa bararta pun boleh. Sadaqta wa barirta pun boleh. Dan melainkan pada lafaz qad qamatis salah, tu qad qamatis salah, dijawab daripadanya dengan aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Madamatis samawati wal ard wa ja'alani min solihi ahliha. Sampai ke ard tu pun okey dah. Tapi kena nak panjang penuh sampai habis. Min solihi ahliha gitu. Dan tatkala selesai
orang yang bang dan qamat daripada bangnya dan qamatnya, dan orang yang menjawab selesai daripada jawabnya, maka sunatlah bagi sekalian mereka itu. Sekalian mereka itu mana? Orang yang azan dan orang yang qamat, orang yang dengar azan dan dengar qamat, membaca doa ini. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil. Ni jaga sini. Ejaan memang Muhammadan al-wasilah, tapi di situ akan ada nun kecil sebab tanwin masuk dekat hamzah wasal. Ini kena mengaji ilmu tajwid. Muhammadanil bunyi dia. Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang pendek, ada lagi panjang. Ditambah pula doa untuk mak ayah, Rabbi firli wali walidayya, tu boleh juga. Boleh. Tugas kita ambil doa ni, hafal dan tengok terjemahan dia supaya kita faham apa yang kita minta. Dalam kitab dia tak tulis, tapi antum cari sendirilah sebagai inisiatif kita sendiri. Jadi bila kita baca, kita faham apa yang kita minta. Wahai Tuhan yang empunya seruan yang telah sempurna ini dan sembahyang yang akan didirikan ini, kurniakanlah kedudukan yang tinggi kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sampai habis. Boleh? Babun fi arkanis salah. Boleh lagi? Mana boleh? Saya tak boleh, penatlah. Ya. Bilal. Siapa yang sepatutnya suruh betulkan saf? Imam. Panggil yang tu dia panggil suruh masuk saf. Boleh juga. Saf suruh masuk, cepatlah bangun. Macam itulah maksud dia. Kalau panggil suruh masuk saf tu Bilal lah. Kemudian suruh betulkan saf itu imam. Dia beza dua. Satu panggil masuk saf, itu Bilal. Saf masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun qamat. Kemudian imam pula bila dia dah habis qamat tu, untuk bila dah habis qamat, imam pun tengok istawu sufufakum, luruskan saf, rapatkan saf. Macam tu. Okey, boleh. Ada soalan? Ada? Tak ada? Ya. Oh, maksudnya macam ni Dia nak bangun, dia payah macam ni. Oh, macam tu. Okey. Balik kepada kitab kita, dia kata dada lari daripada arah kiblat, sama ada sengaja atau tak sengaja, batal sembahyang. Okey, batal. Jadi kalau dia payah nak bangun, apa guna kaedah pun dada jangan lari. Kata nak payah nak bangun. Nak sengit macam tu, sengit punggung tak apa. Tapi dada tak lari. Contoh. Faham? Jaga dada. Sebab dada yang paling utama. Beralih. Jadi jangan bagi beralih. Badan besar. Susah juga. Bayar siang ke dia. Tak tahulah. Tapi kalau ikut kitab, dada tak boleh lari daripada arah kiblat. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Tak boleh juga. Mungkinlah kot. Bolehlah kot. Dah susah sangat. Yelah kot. Mungkinlah kot. Saya tak pasti kat. Tapi cuba tanya-tanya tok-tok guru besar lagi. Tapi kalau ikut kitab, tak boleh lari daripada dada tu, tak boleh lari daripada arah kiblat. Sebab bila sengit macam ni, lari dah. Tapi nanti saya pun cuba cari balik, saya rujuk guru-guru, tok-tok guru. Saya tanya, kalau memang tak boleh nak elak dah, macam mana? Kan? Okey. Itu nanti dijawab kemudian lah. Okey lagi? Tak ada? Muslimat tak ada? Muslimat kita kena bagi satu mic lah. Kalau takut-takut dia nak tanya soalan, dia segan kan? Nak jerit dari belakang tu. Jadi kita bagi satu mic yang wireless depan ni lah lain kali. Kalau ada soalan. Ataupun kalau segan nak cakap, tulis.
Ya. Ah, dalam kitab ni dia tak detailkan, dia tak cerita. Tapi dalam kitab Qaulutam dia ada cerita. Bila berserentak dengan imam, sembahyangnya itu sah tapi makruh. Okey, sembahyangnya tak elok. Kalau disengajakan buat boleh jatuh dosa. Sebab dia main-main dalam sembahyang tu. Tapi kalau dia terkhilaf, mungkin dia nak cepat-cepat dan sebagainya. Jadi yang paling cantik sembahyang, imam habis buat baru kita buat. Sebab tu imam pun kena pandai peranan. Perkataan lafaz dia tu mesti berhenti dengan perbuatannya. Maksud saya macam mana? Daripada berdiri nak turun rukuk, Allahu Akbar. Bar tu sini. Jadi orang di belakang tahu bila dah bar baru diturun. Jangan awal sangat bar, Allahu Akbar, tak turun lagi. Jadi akan terkhilaf makmum di belakang. Okey? Begitu juga nak turun sujud. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sampai bawah baru bar. Gitu. Okey? Dan tangan kena bergerak dengan bergeraknya mulut. Maksudnya susah lah Lik. Angkat je tangan ni mula A. Allahu Akbar. Macam tu. Itu yang paling terbaik. Solat yang paling terbaik, solatnya baginda Nabi SAW. Itu yang paling cantik. Maknanya bergerak tu dengan lafaz. Tamak Nina. Ya. Bagus soalan. Haji kita tanya, apakah maksud tamak ninah tu? Adakah tamak ninah itu maksudnya kita berhenti perbuatan dan berhenti perkataan? Senyap dulu, lepas tu baru baca. Tidak. Maksud tamak ninah ialah berhenti perbuatan, bukan perkataan. Bukan akwal, tapi af'alnya. Contoh. Duduk. Allahu Akbar. Perbuatan yang berhenti. Adapun sambunglah lepas baru subhana rabbiyal azim. Baca je. Jadi yang tamak ninah tu perbuatannya yang tu tamak ninah, bukan perkataannya. Jangan duduk diam. Allahu Akbar, diam dulu. Tamak ninah. Subhana rabbiyal azim. Baru nak baca. Tak payah. Allahu Akbar, terus baca subhana rabbiyal azim. Jadi yang tamak ninah berhenti tu ialah perbuatannya. Kalau ikut kitab Qaulutam, dia tak kata pun kena diam sebentar. Malah ada tempat yang kita diam dalam solat sebenarnya hukumnya makruh. Jadi yang sembahyang yang terbaik tak ada berhenti daripada takbir sampai salam. Maksud tak ada berhenti tu Allahu Akbar. Sentiasa ada perbuatannya, sama ada perbuatannya perkataan yang dibaca ataupun perbuatan yang dibuat. Allahu Akbar ni rukun fi'li. Allah angkat tangan ni bukan rukun, sunat dia. Allahu Akbar, angkat tangan. Lepas tu kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Habis doa iftitah, baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah. Terus Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Tak putus. Sampailah bagi salam. Itu sembahyang terbaik. Sehingga kan kata ulama, kalau ada kita berhenti, diam, hukumnya makruh. Ada pandangan kata begitu. Jadi, kalau kita dah habis baca Fatihah, imam tengah baca surah, maka tetap buat satu perbuatan apa dia? Dengan mendengar bacaan imam. Mendengar bacaan imam tu juga dikira adalah satu perbuatan yang kita tengah buat dalam sembahyang dengan dengar tekun. Ataupun kata ulama juga, kalau takut dengan sebab dengar tu kita jadi tak main-main, tak fokus dengar tu, sebab kita nak ikut pun kita tak pandai, ayat tu kita tak hafal, maka boleh berzikir. Janji dah benda yang wajib dah selesai buat. Surah Fatihah dah baca dah. Itu tunggu tu imam baca lama sangat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Supaya hati tak lalai, supaya tak kosong. Sebab bila kosong, dia akan menyebabkan kurang khusyuk. Dia masuk benda lain akan ganggu fikiran kita. Begitu. Berkenaan dengan khutbah saya tak pasti, tapi setakat ni yang saya duduk mengaji, dalam kitab-kitab sebut, memadai dia kata duduk. Dia tak kata duduk tu jangan bergerak, diam.
Tak bergeraknya tu. Jadi Madai dia kata antara khutbah pertama dan khutbah kedua ialah duduk. Janji duduk. Gitu. Okey. InsyaAllah. Lagi? Ada muslimat tanya pasal keputihan. Keputihan itu najis atau tidak? Khilaf ulama. Ulama kata macam ni. Kalau keputihan tu datang daripada tepi faraj, maka dia diibaratkan seperti peluh, maka bukan najis. Tapi kalau keputihan tu datang daripada belah dalam, maka itu adalah najis seperti air mazi, sebab dia datang daripada dalam, najis. Jadi khilaf di situ. Kalau tengok tepi ke atau dalam. Lepas tu orang tanya juga, kalau dia tak pasti datang daripada tepi ke dalam, maka kembali kepada asal hukum, al-aslu at-tahar. Maknanya asal-asal itu suci. Jadi tak dikira sebagai najis, dikira suci. Okay. Boleh menjawab lagi, ada soalan? Tak ada, kita habis sini saja. 11 suku. Alhamdulillah. Ni kira okey 11 suku. Ana mengaji dengan Syekh Nuruddin sampai 12.30. Ini yang mata. Dengan Syekh lagi lah, tak boleh tidur siap dia tengking tu oi. Jangan. Entah, dia terus sebut. Kan, kalau kelas Syekh. Jadi kami tak nak ni tahan. Tapi saya pernah tertidur juga sebab lama sangat. Tapi kita pandai cover lah. Macam baca. Padahal mata tutup. Tapi jangan lama sangat kantoi. Sebab apa? Orang dah bangun, kita duduk sini. Tu kantoi lah. Jadi pandai-pandai. Pandai-pandai edah. Dia sebenarnya biasalah tertidur di dalam majlis ilmu dalam kuliah ni sebab kita manusia biasa. Kadang letih dah. Cumanya adabnya jangan nampak sangat. Nampak sangat menyebabkan hati guru tu terluka. Contoh macam ni. Tok guru tengok, Allah aku asam tu budak. Kan? Jadi cover. Pandai-pandai cover. Jangan nampak sangat. Gitu. Jangan memang letak terus kepala atas rehal. Tu nampak sangat memang nak tidur. Dia bawa selimut. Tak berlaku lah tu. Tapi contoh. Kan? Jadi jangan nampak sangat. Jaga adab kita dengan guru kita. Gitulah. Jadi kita berhenti setakat ni dan kita akan sambung. Babun fi arkanis solah. Bab lepas ni nak cerita tentang rukun sembahyang. Sebenarnya soalan-soalan yang ditanya macam Haji tanya tadi, kebanyakannya jawapannya ada dalam bab ni nanti. Dalam bab ni dia akan cerita satu-satu rukun. Mula daripada takbiratul ihram, berdiri, lepas tu baca Fatihah, apa semua tu. Satu-satu dia akan pergi. Dan insya-Allah kita akan tunjukkan secara praktikal. Gerak tu macam mana, berdiri macam mana, insya-Allah. Itu kita akan sambung pada kuliah subuh esok hari. Jadi malam ni jangan tidur lambat-lambat, jangan sembang-sembang, tidur terus. Takut nanti esoknya lewat bangun. Ataupun kalau bangun pun nanti mengantuk dalam kelas. Jadi persiapkan diri untuk betul-betul nak mengaji, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.